Poin di-Pertua, saya mengambil masa untuk turut memberikan pandangan dalam perbahasan bajet kali ini dalam menyentuh 4 perkara. Yang pertama, saya akan sentuh mengenai pandangan anak muda terhadap politik pada hari ini. Yang kedua, pandangan mengenai bajet 2025 yang telah dibentangkan. Yang ketiga, sedikit isu berkaitan dengan pekerja ekonomi gig. Dan yang keempat, isu-isu yang berkaitan di Alustar. Saya pergi kepada poin yang pertama, poin di-Pertua. Mengenai pandangan beliau terhadap politik. Dunia hari ini kita telah pun mengetahui beliau sudah semakin menerima politik, menguasai politik, mengambil tahu politik. Tetapi penerimaan beliau terhadap politik ini, poin di-Pertua, berbeza-beza. Ada yang cenderung untuk menjauhkan diri daripada politik kepartian kerana mereka melihat ahli-ahli politik seperti kita semua ini, baik di pihak sebelah sana ataupun pihak sebelah sini, yang kadang-kadang mempamerkan sikap dan tingkah laku yang pada pandangan mereka tidak membantu mereka sebagai rakyat dan tidak membina dan membangunkan negara. Untuk memperjelaskan situasi ini, poin di-Pertua, saya rasa wajar untuk kita ahli politik di peringkat Dewan Rakyat yang tertinggi, yang mulia ini, untuk kita mengambil tahu ataupun mengembalikan semula pemikiran kita terhadap apakah definisi politik yang sebenar. Saya merujuk kepada 4 orang sarjana yang mendefinisikan politik: Muhammad Syakir, Muhammad Rosdi, Khalid Ali, Muhammad Al-Anbari, Rustam Aji dan juga Dr. Yusuf Al-Qardawi. Mereka mendefinisikan politik ini kepada 6 perkara yang penting, poin di-Pertua. Pertama, politik ini mestilah melakukan sesuatu untuk kebaikan. Apa sahaja yang ahli politik buat untuk kebaikan itu dianggap politik. Tidak kira sama ada dalam Dewan Rakyat ataupun di luar ataupun di mana-mana sahaja, selagi mana dia terlibat dalam bidang politik. Politik juga berkait dengan cara memimpin, gaya kepimpinan, cara menyusun, mengurus, mentadbir. Politik juga berkait dalam soal memenuhi hak rakyat, tanggungjawab sebagai kerajaan. Politik juga berkait dengan dakwah, dan politik juga berkait dengan segenap sudut kehidupan manusia, termasuklah sembahyang itu sendiri. Maka apabila kita dapat memahami politik dalam definisi yang sebenar, poin di-Pertua, kita seharusnya mempamerkan sikap yang matang, politik yang sejahtera. Dan saya rasa Malaysia, negara kita ini, kena beralih kepada politik yang baru. Barulah kita dapat membangunkan negara, dan anak muda akan lebih tertarik kepada politik, mengambil tahu kepimpinan negara dan menyumbang kepada pembangunan, menyelamatkan negara, menjaga bangsa, memelihara agama, dan semua fungsi-fungsi ini diperlukan sebagai seseorang ahli politik dalam sesebuah kuasa politik. Poin di-Pertua, kerajaan juga perlu faham apa fungsi sebagai sebuah kerajaan: menyusun, mentadbir, melaksana dasar, mengagihkan hasil-hasil negara, kekayaan negara secara adil. Adil bukanlah bermaksud semua dapat sama, tetapi diberi kepada yang perlu berdasarkan ukuran kemampuan dia. Apa fungsi pembangkang? Sebagai penyeimbang, semak dan imbang. Maksudnya yang betul disokong, yang tidak betul dibangkang. Kerajaan dan pembangkang, kedua-dua belah pihak ini perlu sama-sama membina negara. Kerajaan tidak boleh hanya melihat apa yang pembangkang buat. Saya tengok beberapa orang sahabat-sahabat berbahas sebelum ini bertanya, kenapa pembangkang tak buat itu, kenapa pembangkang tak buat macam ni. Saya rasa apa yang perlu kerajaan buat ialah melihat diri mereka, sejauh mana mereka boleh menunaikan amanah yang diberikan oleh rakyat. Pembangkang juga begitu, tidak boleh hanya membangkang apa sahaja yang dipaparkan oleh kerajaan ataupun daripada pihak yang lain. Dalam soal kita menyatakan kebenaran, sesiapa saja yang menyatakan kebenaran, walaupun dia datang daripada pihak lain, mestilah kita sokong. Umpamanya berlaku dalam Dewan pagi tadi dalam isu Palestin, kita menyokong. Dalam isu perbahasan, pindaan perlembagaan berkaitan warga negara, kita menyokong. Itulah saya kira contoh-contoh yang telah kita pamerkan dan perlu kita terus pamerkan untuk membina kualiti demokrasi dan kualiti politik yang lebih maju dan membawa satu budaya politik baru kepada negara. Dan ini akan menarik minat anak-anak muda untuk terus terlibat dalam politik secara lebih serius. Sebab itulah saya dan beberapa ahli parlimen pembangkang yang lain, kami tidak selesa dan tidak bersetuju dengan
satu daripada syarat MOU yang dibuat itu, supaya pembangkang ini tidak boleh membangkang kerajaan. Atas prinsip itu saya rasa ianya tidak menepati definisi politik dan definisi demokrasi yang sebenar. Kami tidak takut untuk isytihar harta. Saya pun tidak ada apa yang nak diisytiharkan. Jadi itu bukan isu utama. Isu utama ialah dia mesti mengembalikan fungsi sebenar kerajaan dan pembangkang, membangun, membina negara seimbang imbang. Perkara itu perlu dilihat dalam apa juga keputusan yang tindakan secara bersama. Maka sebab itu poin di-Pertua, anak muda hari ini perlukan dan mahukan politik yang lebih segar, yang lebih matang, yang lebih sejahtera. Matang merujuk kepada cara membuat keputusan, melibatkan beberapa pihak, melibatkan pihak yang pakar, melantik orang-orang yang pakar, mengetuai satu-satu syarikat GLC jawatan jangan lantik kroni, jangan lantik orang yang ikut dan lantik kroni yang tidak ada kebolehan, lantik kawan-kawan yang tidak ada kebolehan. Ini akan menyebabkan sesuatu syarikat ataupun GLC itu rosak. Kita tengok apa yang berlaku dalam Nafas misalnya. Berlaku kepincangan yang kita semua tak setuju. Saya yakin pihak kerajaan juga tak setuju. Kami juga, pihak pembangkang juga tidak bersetuju perkara-perkara ini berlaku. Sejahtera pula merujuk kepada hasil, kesan sesuatu keputusan itu dibuat, memberi kesejahteraan kepada semua pihak, sama ada di pihak sebelah sana atau pihak sebelah sini, ataupun mana-mana pihak tanpa melihat warna bendera politik, bangsa ataupun agama mereka. Poin yang kedua, poin di-Pertua ialah pandangan saya tentang bajet. Seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini dan disebut oleh rakan-rakan lain sebelah sini ataupun sebelah sana, susunan keutamaan perbelanjaan negara ini mesti rujuk kepada 3 perkara yang penting. Pertama, saya menggunakan neraca pertimbangan yang disebutkan dalam Islam, yang disebut sebagai ad-daruri. Daruri ini maksudnya perkara yang mesti ada, benda asas. Tanpa perkara tersebut manusia tak boleh hidup. Contohnya benda yang bersifat makanan, tempat tinggal, kesihatan, keselamatan, ilmu. Perkara yang kedua, setelah dipenuhi ad-daruri itu tadi, barulah dipenuhi perkara yang bersifat hajiat ataupun perkara yang boleh melengkapkan hidup manusia. Tak ada boleh hidup, tapi kalau ada lebih lengkap, lebih sempurna. Dan yang ketiga barulah dilihat kepada aspek-aspek aksesori, hiasan ataupun apa yang dipanggil sebagai tahsiniat, benda yang mempercantikkan, memperelokkan. Selain daripada kerajaan mengemukakan bajet dengan melihat kepada berapa banyak kantung negara yang hendak diisi, kerajaan juga perlu melihat kepada kantung rakyat, poket rakyat, keperluan rakyat yang perlu diisi. Apa lagi yang masih tak cukup? Kenapa tidak cukup? Cara melihatnya lah dengan melihat kepada keutamaan ad-daruri itu tadi. Makanan, tempat tinggal, keselamatan, kesihatan, keilmuan. Selain daripada kerajaan mengemukakan plan, perancangan, rakyat juga mesti dilihat. Maknanya pendekatan itu berlaku dua hala poin yang di-Pertua. Top down dengan izin dan juga bottom up approach. 2 pendekatan pembangunan ini mesti dilaksanakan, barulah sesuatu plan pembangunan, contohnya bajet ini akan bersifat holistik. Maka atas asas itu poin di-Pertua, saya menegaskan ilmu ini, pendidikan ini dia bukan perniagaan. Kita tidak boleh menjadikan pendidikan ini satu bidang yang boleh mengauk untung. Ini telah berlaku dalam sektor kesihatan. Orang yang ada duit, dia boleh dapat makanan yang sihat, ubat yang sihat, layanan yang baik. Tapi orang yang tidak ada duit, kumpulan-kumpulan yang miskin, orang-orang yang susah, orang kampung, dia terpaksa pergi kepada hospital-hospital kerajaan yang tidak ada kemampuan. Doktornya buat sehabis baik, tapi sebab pas sakit lalu ramai, fasiliti tak cukup, maka akan wujud kasta. Ini tak boleh. Sepatutnya hal kesihatan rakyat ni dia mesti dilayan sama. Dia tidak ada yang kaya dilayan baik, yang tidak kaya dilayan tidak baik. Saya kurang bersetuju dengan cadangan yang kerajaan untuk menarik semula subsidi kepada golongan yang disebut kaya ataupun maha kaya. Saya tidak bersetuju istilah maha kaya itu, saya sebut golongan kaya. Subsidi pendidikan. Mereka juga berhak mendapat ilmu dan mendapat suasana pembelajaran yang selesa tanpa melihat siapa ibu bapa, berapa kadar kemampuan keuangan ibu bapa. Poin ini betul saya ambil contoh kalau orang naik kapal terbang. Kalau kita bayar lebih, kita boleh dapat business class ataupun first class, layanannya berbeza, kursinya selesa. Economy class, harganya biasa, layanannya begitu yang telah kita faham. Apakah nanti kalau kita tarik semula subsidi pendidikan tinggi daripada golongan yang kaya ini, adakah nanti akan wujud di sekolah, di pusat pengajian perbezaan kelas yang begitu? Mungkin waris-waris yang membayar mahal akan pertikai, kenapa anak dia begini tak selesa, kenapa orang yang bayar yuran murah pula akan pertikai.
Nanti dalam kalangan pelajar pula akan ada jurang. Oh, hang tak apalah, hang anak orang kaya, aku anak orang miskin. Hang tak apa, bapak hang bayar gaji yuran mahal, aku bayar yuran, tak boleh bayar yuran. Perkara ini kita tak mau lihat berlaku di sekolah-sekolah, di IPT, di pusat pengajian. Sebab itu saya cadangkan, daripada ditarik semula subsidi kepada golongan kaya ini, lebih baik kerajaan menyediakan kemudahan yang lebih kondusif untuk golongan kaya ini menyumbang semula kepada pendidikan negara melalui sistem wakaf pendidikan. Sahabat saya Jelutong yang baru masuk tak saat ni pun ada sebut tentang wakaf pendidikan Hindu. Saya setuju, walaupun saya jarang setuju dengan dia. Jadi jangan bangun tanya. Maka wakaf pendidikan itu, poin ini betul, dia membuka ruang untuk semua orang menyumbang. Dan bila nak menyumbang, sudah tentulah dia akan memerlukan kepada harta. Kalau orang tu asyik ditarik subsidi, lama-lama yang kaya pun jatuh miskin. Poin ini betul. Ini yang saya rasa tidak seimbang. Saya ambil contoh wakaf ladang kelapa di Indonesia. Kerajaan Indonesia buat ladang kelapa. Estate kelapa itu diusahakan oleh GLC ataupun ahli korporat. Sebahagian daripada ladang itu diwakafkan kepada mana-mana pusat pengajian untuk membiayai operasi pusat pengajian. Tak kiralah pusat pengajian itu orang Islam ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, digunakan manfaat itu untuk mereka semua. Poin ini betul. Isu yang ketiga mengenai kebajikan pekerja ekonomi gig. Saya dapat aduan daripada kawan-kawan yang bekerja dalam ekonomi gig ini. Kadar komisen yang diambil oleh pengendali ekonomi gig ini terlalu tinggi, 20 ke 30%. Dipotong daripada kadar tambang tanpa mengambil kira jalan tu sesak, berlaku sesuatu luar jangka, jalan tu rosak, cuaca hujan, dia tak ambil kira. Jadi kalaulah begitu berlakunya Kuala Lumpur ni misalnya, poin ini betul, jalan selalu jam, kos ataupun income dia dapat itu sama, tapi kadang-kadang dia kena belanja lebih sebab jalan jam, minyaknya lebih, penyelenggaraan kenaannya lebih. Maka tapi syarikat pengendali ekonomi ini, syarikat gig ekonomi ini, dia dapat benda yang sama. Ini saya rasa tidak adil, perlu dilihat semula. Dan pengendali platform gig ekonomi ini juga kerap mengubah polisi tanpa berbincang dengan pekerja-pekerja yang terlibat. Misalnya menurunkan harga tambang sebab nak bersaing dengan syarikat lain, menyebabkan kadar keuntungan kepada pekerja gig ekonomi semakin mengecil. Saya cadangkan supaya kerajaan sediakan platform khas. Kalau sektor pekerjaan lain ada kesatuan pekerja masing-masing, ada union masing-masing. Tapi saya rasa di kalangan pekerja gig ekonomi ini belum ada union ataupun kesatuan kerja yang wujud untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak mereka, terutama dalam hal kebajikan. Poin akhir, poin ini betul dalam berkenaan isu-isu di Alustar. Yang pertama, projek rancangan Tempatan Banjir. Saya rasa semua Malaysia telah pun tahu Alustar telah penilaian banjir, dan saya sekali lagi ucap terima kasih pada kerajaan yang maklumat Perdana Menteri turun ke Alustar dan juga ke tempat-tempat lain yang banjir. Namun isunya, poin dipetua, punca banjir ini kerana rancangan Tempatan Banjir itu yang belum siap dibina. Saya difahamkan baru 59% kadar kesiapan dibina RTB di Sungai Anak Bukit, Sungai Kedah itu, poin dipetua. Sepatutnya siap bulan 9 yang lepas, tapi baru 59%, itu punca. 5 kali gelombang banjir dalam tempoh 3 minggu. 44 kampung, 2,181 bilangan keluarga, kesian, kena cuci rumah. Pagi cuci rumah, malam air masuk balik. Ini perkara yang perlu diambil tindakan segera. Saya rasa mungkin RTB di tempat lain tu boleh letak dalam senarai yang bawah sikit, diutamakan kawasan yang kerap banjir, terutama macam Alustar yang telah pun terkena banjir baru ni. Juga 9,000 kawasan, 9,000 hektar kawasan sawah padi terjejas dan tenggelam akibat banjir. Pesawah rugi, padi terjejas. Ini semua menjejaskan keadaan kita. Yang kedua, isu Alustar poin dipetua ialah mengenai jejantas eskalator dengan izin di kompleks Pekan Rabu. Ini telah pun rosak sejak sekian lama. Saya rujuk kepada pihak PBT, pihak ICU yang ada di Kedah. Mereka mengatakan ini peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, tapi tidak ada peruntukan untuk menyelenggara. Jadi kos selenggara tinggi. Saya mohon kerajaan pertimbangkan sedikit peruntukan tetap untuk penyelenggaraan eskalator kerana dia pemangkin kepada ekonomi peniaga-peniaga di Pekan Rabu. Dan yang kedua akhir, saya pergi dengan pantas Puan Dipertua, saya nak tanya apa status pelaksanaan projek jejak warisan yang telah pun dilaksanakan oleh Plan Malaysia. Saya ucap terima kasih kerana melibatkan saya juga dalam mesyuarat perbincangan tersebut di Alustar. Ini penting untuk memangkin, memelihara Bandaraya Alustar sebagai bandaraya warisan yang tertua di dunia. Dan yang akhir sekali Puan Dipertua mengenai isu
perkhidmatan KTM komuter dan stesen KTM di Alustar. Saya rasa semua ahli dewan berkongsi pandangan yang sama dengan saya. Gerabak-gerabak kereta api ini penuh. Bila kerajaan umum nak naikkan ataupun nak tarik subsidi RON 95 dan diesel yang telah pun tarik, pilihan yang ada kepada rakyat ialah public transport. Maka salah satu yang rakyat pilih ialah perkhidmatan kereta api. Tapi sebab gerabak terlalu penuh, saya cadang kerajaan kena tambah gerabak itu dan buat penambahbaikan. Tempat parking terhad. Di Alustar misalnya ada 2 tempat parking. Satu saja yang buka, satu lagi tutup. Kenapa ditutup? Kenapa tak dibuka? Laluan mengambil, menurunkan pelumpang, tak selesa, sempit. Keselamatan kenderaan di tapak parkir, orang parking di situ untuk pergi ke stesen. Kadang-kadang motosikal hilang dan stesen-stesen KTM ni perlu dihubungkan dengan kemudahan pengangkutan awal yang lain bagi menyempurnakan first mile to last mile yang dicadangkan oleh pihak kerajaan. Poin ini Petua, saya tutup ucapan saya ini dengan pantun, tugas pembangkang jadi pengimbang, jadi kerajaan jangan temberang, benda yang baik kami julang, benda yang salah kami tentang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.